Dalam video ini, saya ingin memberikan anda asas trigonometri. Sebenarnya ia bukan topik yang amat rumit, tetapi anda akan lihat ini hanyalah kajian nisbah segitiga. Trig dalam trigonometri bermaksud segitiga dan metri bermaksud ukur. Mari saya memberikan kamu beberapa contoh di sini. Saya fikir ia akan membuat segala-galanya agak jelas. Biar saya buat beberapa segitiga menegak. Jadi ini adalah segitiga menegak. Bila saya katakan ia suatu segitiga menegak, kerana salah satu sudut di sini ialah 90 darjah. Ini ialah sudut menegak. Ia sama dengan 90 darjah. Dan kita akan bercakap tentang cara-cara lain untuk menunjukkan magnitud sudut dalam video yang lain. Jadi kita mempunyai sudut 90 darjah. Ia adalah segitiga menegak. Biasa letak panjang di sisi ini. Jadi ini mungkin 3. Ketinggian di sini ialah 3. Mungkin tapak segitiga ini ialah 4. Dan kemudian hipotenus segitiga ini ialah, hipotenusnya itu di sini ialah 5. Anda hanya perlu hipotenus apabila anda mempunyai segitiga tepat. Ia adalah sisi yang bertentangan dengan sudut menegak dan ia merupakan sisi terpanjang segitiga menegak. Jadi itu adalah hipotenus. Anda mungkin sudah tahu daripada geometri dan anda boleh mengesahkan bahawa segitiga menegak ini kita tahu dari teorem Pythagoras bahawa 3 skuad campur 4 skuad sama dengan panjang sisi terpanjang ini. Panjang hipotenus skuad adalah sama dengan 5 skuad. Jadi anda boleh mengesahkan yang ini berhasil, bahawa ini memuaskan teorem Pythagoras. Sekarang, mari kita belajar sedikit trigonometri. Fungsi teras trigonometri. Kami akan belajar lebih lanjut mengenai makna fungsi-fungsi ini. Terdapat sin, fungsi sin, terdapat fungsi cosine, dan terdapat fungsi tangent. Dan anda menulis sin atau sin, cos dan tan. Dan ini benar-benar hanya menyatakan bagi mana-mana sudut dalam segitiga ini. Ia menentukan nisbah sisi tertentu. Jadi, biar saya tulis sesuatu. Ini adalah benar-benar mnemonik. Sesuatu untuk membantu anda mengingati definisi fungsi ini. Tetapi saya akan menulis sesuatu yang dipanggil so, kah dan toa. Anda akan terkejut sejauh mana mnemonik ini akan membawa anda dalam trigonometri. Kita ada so, kah, toa, dan ini menjelaskan kepada kita ialah so memberitahu kita bahawa sin adalah sama dengan opposite per hypotenuse. Opposite per hypotenuse.
Ia memberitahu kita, dan ini takkan masuk akal tadi. Saya akan lakukan dengan sedikit terperinci sekejap lagi. Dan kemudian cosine adalah sama dengan adjacent per hypotenuse. Dan akhirnya anda ada tangent. Tangent sama dengan opposite per adjacent. Jadi anda mungkin kata, apakah semua opposite adjacent hypotenuse yang kita sedang cakapkan ini? Mari kita ambil satu sudut di sini. Katakan sudut di sini ialah theta. Antara sisi dengan panjang 4 dan sisi dengan panjang 5, ini adalah theta. Jadi mari kita selesaikan sin theta, cosine theta dan apakah tangent theta. Jadi jika kita fokus kepada sin theta, kita hanya perlu ingat soh katua. Sin ialah opposite per hypotenuse. Jadi sin theta ialah sama dengan opposite per hypotenuse. Jadi apakah sisi bertentangan dengan sudut itu? Jadi ini adalah sudut kita di sini, di sebelah sisi opposite. Jika kita pergi ke sisi bertentangan, tidak ada satu sisi yang selari dengan sudut. Bahagian yang bertentangan adalah 3. Jika anda hanya agak, jadi bahagian bertentangan ialah 3. Dan kemudian apakah nilai hypotenuse? Kita sudah pun tahu hypotenuse di sini adalah 5. Jadi 3 per 5. Sin theta ialah 3 per 5. Dan saya akan tunjukkan kepada anda bahawa sin theta jika sudut ini adalah sudut tertentu, ia akan sentiasa menjadi 3 per 5. Nisbah opposite kepada hypotenuse akan sentiasa sama. Walaupun segitiga sebenar adalah segitiga yang lebih besar atau yang lebih kecil. Saya akan tunjukkan kepada anda kejap lagi. Marilah kita buat semua fungsi trigonometri. Mari kita fikir tentang apakah cosine theta. Cosine ialah adjacent per hypotenuse. Jadi ingat, biar saya labelkan mereka. Kita sudah cari bahawa 3 adalah sisi yang bertentangan. Ini adalah sisi bertentangan. Dan kita hanya berbicara tentang sudut ini. Bila kita berbicara tentang sudut ini, sisi ini bertentangan dengannya. Apabila kita berbicara tentang sudut ini, sisi 4 ini adalah selari dengannya. Ia salah satu sisi yang membentuk mercu di sini. Jadi di sini adalah sisi selari. Dan saya nak jelaskan, ini hanya terpakai kepada sudut ini sahaja. Jika kita berbicara tentang sudut itu, maka sisi hijau ini akan menjadi bertentangan dan sisi kuning akan menjadi selari. Tapi kita hanya fokus pada sudut ini. Jadi cosine sudut ini, jadi sisi selari sudut ini ialah 4. Jadi adjacent per hypotenuse. Adjacent iaitu 4 per hypotenuse. Itu jadi 4 per 5. Sekarang mari kita buat tangent.
tangent theta ialah opposite per adjacent. Bahagian bertentangan ialah 3. Jadi apakah bahagian yang selari? Kita sudah pun tahu sisi yang selari ialah 4. Jadi kita sudah tahu sisi segitiga menegak ini, kita mampu mencari nisbah utama trig major. Dan kita akan melihat bahawa ada nisbah yang lain, tetapi mereka semua boleh diperoleh daripada ketiga-tiga fungsi asas trigonometri. Sekarang, mari kita fikirkan tentang sudut lain dalam segitiga ini. Dan saya akan lukis semula kerana segitiga saya tak kemas. Jadi saya akan lukis semula segitiga yang sama. Segitiga sama. Dan sekali lagi, panjang segitiga ini, kita mempunyai panjang 4 di sana. Kita mempunyai panjang 3 di sini. Dan kita mempunyai panjang 5. Dalam contoh yang lepas, kita menggunakan theta. Tapi, mari kita buat sudut lain. Mari lakukan sudut lain di sini. Mari kita panggil sudut ini. Saya akan fikirkan sesuatu. Katakan ini psi. Saya tahu ia sedikit pelik. Theta adalah apa yang kamu biasa gunakan, tetapi oleh kerana saya telah gunakan theta, mari kita guna psi. Atau biasa pemudahkan ia, kita panggil sudut ini x. Mari panggil sudut ini x. Jadi mari kita selesaikan fungsi trig bagi sudut x. Jadi sin x akan sama dengan apa? Sin adalah opposite per hypotenuse. Jadi sisi apa yang bertentangan dengan x? Ia membuka kepada 4. Jadi dalam konteks ini adalah opposite. Ini adalah bahagian yang bertentangan. Tetapi bertentangan dengan x. Ia akan menjadi 4 per, sekarang apakah hipotenusnya? Jadi hipotenusnya akan menjadi sama. Jadi hipotenus ialah 5. Jadi ia 4 per 5. Sekarang mari kita buat satu lagi. Apa cosine x? Jadi cosine x ialah adjacent per hypotenuse. Apakah sisi yang selari dengan x yang bukan hypotenuse? Anda ada hypotenuse di sini. Sisi 3 itu ia adalah salah satu sisi yang membentuk mercu x. Itu bukan hypotenuse. Jadi ini adalah bahagian selari. Jadi itu adalah selari, jadi 3 per hypotenuse. Hypotenuse adalah 5. Dan akhirnya tangent. Kita nak cari tangent x. Tangent ialah opposite per adjacent. So kata tangent ialah opposite per adjacent. Opposite per adjacent. Sisi bertentangan ialah 4. Sisi bertentangan ialah 4 dan sisi selari ialah 3. Dan kita sudah pun siap. Dan dalam video seterusnya, saya akan lakukan lebih banyak contoh macam ni supaya kita benar-benar dapat rasakan itu. Tetapi saya akan biarkan anda fikir apa yang berlaku apabila sudut ini mendekati 90 darjah.
atau bagaimana mereka boleh jadi lebih besar daripada 90 darjah. Dan kita akan lihat yang definisi ini, SOHCAHTOA amat berguna bagi sudut di antara 0 dan 90 darjah atau yang kurang daripada 90 darjah. Tetapi mereka mula kucar-kacir sehingga benar-benar disempadan. Dan kami akan memperkenalkan definisi baru yang jenis yang berasal dari SOHCAHTOA untuk mencari sin dan cosine dan tangent mana-mana sudut. Jadi itu saja masa saya ada. Sekian, terima kasih.